di apa? Di YouTube dengan FB kita dah live tu. Okey, alright. Oh. Dah boleh mula? Boleh. Cikgu Sukul, nak sepatah dua kata dulu. Kau Haji. Saya rasa Ustaz dah boleh teruskan kot. InsyaAllah boleh. Rasa Ustaz dah boleh mula Ustaz insyaAllah. Nanti dia akan jawab kamu Ustaz. Dah boleh mula Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil ula wal akhirah. Lahul hukmu wa ilaihi nurja'un. Wa nusalli wa nusallimu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, pada malam ini kita memulakan pengajian kita yang pertama berkaitan dengan tafsir Al-Quranul Karim. Tafsir daripada ayat-ayat pilihan. Maknanya bukan melalui turutan, tetapi ayat-ayat pilihan yang berkaitan apa yang kita rasa ianya penting untuk kita tahu melalui ayat-ayat tersebut. Pada malam ini insya-Allah Ustaz memilih untuk mentafsirkan daripada surah As-Saff ayat yang ke-10 dan seterusnya untuk menjadi pengajaran dan pengiktibaran kepada kita. Dan insya-Allah sebelum daripada Isyak kita akan berhenti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Apabila kita sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bermakna Allah Subhanahu wa taala memanggil salah satu daripada ranking manusia. Kita tahu ranking manusia yang pertama iaitulah orang-orang Islam.
untuk menjadi Islam senang dan mudah. Kamu mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu dah jadi Islam dah. Tapi adakah kamu telah menjadi orang yang beriman? Belum tentu. Sebab apa? Sebab ta'rif al-iman ila at-tasdiqu bil qalb. Kamu membenarkan dengan hati. Wal iqraru bil lisan. Kamu ikrarkan dengan lidah. Wal amalu bil jawarih. Dan kamu buktikan dengan perbuatan. Itu ta'rif iman. Jadi ranking yang pertama ialah orang Islam. Naik kepada peringkat yang kedua ialah orang yang beriman. Ranking yang ketiga ialah orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Pernah ditanya, ya Amirul Mukminin, apa makna takwa? Lalu Sayyidina Umar bin Al-Khattab bertanya, orang yang mengemukakan soalan, pernah tak kamu berjalan di suatu jalan yang penuh dengan onak dan duri? Jawabnya, pernah. Macam mana kamu berjalan? Saya akan berhati-hati supaya tidak terpijak onak dan duri. Lalu Sayyidina Umar berkata, itulah dia takwa. Kamu berhati-hati di dalam kehidupan dunia ini supaya kamu tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ranking yang pertama orang Islam, kedua orang beriman, ketiga orang bertakwa, yang keempat yang paling tinggi ialah sampai peringkat ihsan. Apa makna ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah Subhanahu wa taala. Kamu beribadat seolah-olah kamu nampak Allah Subhanahu wa taala. Kamu bekerja seolah-olah kamu nampak Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika sekiranya kamu tak nampak Allah, yakin dan percayalah bahawa Allah Subhanahu wa taala nampak kamu. Jadi Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau di zaman Rasulullah dahulu, apabila Rasulullah baca sahaja ayat ya ayyuhallazina amanu, para sahabat akan mendongak begitu. Ya, wahai Tuhan, apakah yang hendak disampaikan kepada kami? Ya, wahai Tuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyambung, hal adullukum ala tijarah. Mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu suatu perdagangan, suatu perniagaan yang besar? Apabila sebut tijarah, maknanya perniagaan yang besar. Sebab dalam bahasa Arab, baik, jual beli kecil-kecilan. Tijarah, jual beli besar-besaran ataupun perdagangan yang melibatkan import dan ekspor dan sebagainya, dipanggil perniagaan yang besar. Hal adullukum ala tijarah. Mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu suatu perdagangan, suatu perniagaan yang besar? Tunjikum min azabin alim. Melalui perniagaan tersebut, dia boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang amat pedih. Sudah tentu para sahabat berkata, nak wahai Tuhan, nak wahai Tuhan, apakah yang patut kami lakukan? Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, tu'minuna billah. Yang pertama sekali kamu kena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kena at-tasdiqu bil qalbi. Kamu kena membenarkan di dalam hati bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Berkuasa, bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan wabak.
dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mengangkat wabak ini. Tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu beriman dengan rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada malaikat. Beriman kepada qada dan qadar. Dan seterusnya. Yang kedua, wa rasulih. Dan kamu beriman kepada rasulnya. Beriman kepada rasul ini kamu tidak boleh tinggalkan seorang rasul pun. Kamu mesti percaya 25 rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kamu ketahui. Semuanya kamu beriman. Tolak satu bermakna tolak semua. Sebagaimana beriman kepada malaikat. 10 malaikat yang wajib diketahui. Tolak satu. Malaikat Israel, malaikat yang mencabut nyawa. Kita tak suka. Kita tak nak beriman kepada dia. Tolak satu bermakna tolak semua. Itu dari segi akidah. Sebab itu kaedah matematik 6 campur 1 jawabnya 7. Tetapi mengikut kaedah ilmu tauhid 6 tolak 1 bukan jawabnya 5. 6 tolak 1 jawapannya kosong. 6 tambah 1 jawapan kosong juga. Tidak beriman kita. Jadi yang pertama, kalau kamu nak berjaya di dalam perdagangan, bisnes yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, pertama kamu hendaklah beriman kepadanya. Yang kedua, kamu hendaklah beriman kepada rasul-rasul. Berapa jumlah rasul-rasul keseluruhannya? Pada suatu hari pernah ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami rasul. Ya Rasulullah, berapakah bilangan rasul-rasul?" Rasulullah kata bilangan rasul-rasul sama dengan bilangan sahabatku di dalam peperangan Badar, iaitulah 313 orang. Sahabat tanya lagi, "Kamil anbiya, berapakah bilangan nabi-nabi?" Lalu diberitahu bilangan nabi-nabi ialah sama dengan bilangan sahabatku, iaitulah 124,000. Yang wajib diketahui hanyalah 25 orang. Ini adalah rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam adalah nabi yang wajib diketahui, nabi kita. Nabi Musa nabi kita, Nabi Isa nabi kita. Tolak satu nabi, maka dikira tidak beriman. Sebab itu orang Kristian dia percaya kepada nabi-nabi lain, tapi dia tak percaya kepada Nabi Muhammad, maka dia tidak menjadi orang Islam. Orang-orang Yahudi, dia percaya kepada Nabi Musa, dia percaya kepada Nabi Harun, dia percaya kepada Nabi Sulaiman, tapi dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, maka dia tidak termasuk di kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Pertama sekali bi amwalikum. Kamu berjihad dengan harta benda dan jiwa raga kamu. Para sahabat mereka tahu kelebihan menyumbankan harta pada jalan Allah. Sebab itu mereka berlumba-lumba untuk menyumbankan hartanya li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulia, bagi meninggikan kalimah Allah yang maha tinggi, bagi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlomba-lomba. Ingat tak ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu menghantar ketumbukan tentera bagi menentang negara Rom, menuntut bela di atas pembunuhan
duta Rasulullah yang dibunuh oleh Syarahbil bin Amru Al-Ghassani yang merupakan gubernur bagi pihak negara Rom, telah membunuh Al-Haris, utusan Rasulullah. Rasulullah kata, sumbankanlah, mendermalah. Pada ketika itu Uthman bin Affan balik mengumpulkan 950 ekor untanya, disumbankan fi sabilillah. Abdurrahman bin Auf sumban 200 ekor kuda perang, bukan kuda padi, kuda perang, 200 ekor. Dicampur dengan 100 uqiyah emas, 100 kati emas. Sayyidina Umar bin Al-Khattab balik ke rumah, mengumpulkan seluruh hartanya dibelah dua dan sebahagiannya dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Abu Bakar datang memikul hartanya, diserahkan kesemuanya kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, ada apa lagi ya Abu Bakar? Dia kata, dah tak ada lagi melainkan Allah dan Rasul. Sebab apa? Sebab mereka tahu kelebihan menyumbankan hartanya pada jalan Allah. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bandingan orang yang menyumbankan hartanya pada jalan Allah samalah seperti satu benih yang ditanam kemudian tumbuh daripadanya 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji, bermakna Allah ganda 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh ganda lebih lagi kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sentiasa memanggil, ya ayyuhallazina amanu man yukridullaha qardan hasana. Siapakah yang mahu memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, dan akan digandakan kepadanya dengan gandaan-gandaan yang banyak. Jadi sebab itulah para sahabat berebut-rebut, berlomba-lomba untuk menyumbankan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut pada malam ini di antara peniaga yang berjaya, orang yang berniaga dengan Allah, yang diberi kejayaan di dalam bisnes dan perniagaannya ialah pertama orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua orang yang beriman kepada Rasulnya. Yang ketiga orang-orang yang berjihad pada jalan Allah. Melalui apa? Bi amwalikum, dengan harta benda kamu. Yang kedua wa anfusikum, dan jiwa raga kamu. Tahukah kita Abdurrahman bin Auf, walaupun dia adalah usahawan yang berjaya, orang koprak yang berjaya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga menyumbang harta kekayaannya, dia juga orang yang terlibat di dalam pertempuran. Maksudnya bukan saja dia menyumbangkan hartanya, dia juga telah mencurahkan segala harta dan jiwa raganya bersama-sama untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, kamu berjihad pada jalan Allah bi amwalikum, dengan harta benda kamu. Yang kedua wa anfusikum, dan jiwa raga kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, kalau kamu berbuat demikian, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika sekiranya kamu mengetahuinya. Mengetahui apa? Mengetahui ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala
bagi memberi kejayaan kepada mereka. Bukan sahaja kejayaan di dunia tetapi lebih-lebih lagi kejayaan di hari akhirat nanti. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita kalau sekiranya kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul-Nya, kita berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga kita. Yang pertama, Allah janji yaghfir lakum zunubakum. Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Dosa-dosa kamu zaman gangster dahulu. Zaman-zaman jahiliah dahulu. Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kamu dengan sebab kamu berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga kamu. Apa dosa kita zaman dahulu? Bila kita semayang penuh. Yang lelaki umur 12 tahun saja, balik saja, mimpi saja terus semayang penuh. Oh, tidak. Wanita umur 9 tahun, katan haid saja terus semayang penuh, terus tutup aurat. Oh, tidak. Yang lelaki maghrib, tengah padang bola lagi dengan seluar pendeknya. Semayang maghrib tak semayang. Highway jam saja terus tak semayang. Jamak takyah je lah. Pergi mancing. Ikan makan waktu maghrib dan waktu subuh. Masa itulah tak semayang maghrib. Masa itulah tak semayang subuh. Belum cerita lagi durhaka kepada kedua ibu bapa. Herdik mak. Pukul mak. Lawan cakap mak. Sedangkan dalam Al-Quran kata, wala takul lahuma uffin. Jangan kamu kata kepada mak kamu. Kalau kata pun tak boleh, apatah lagi herdik dia, lawan cakap dia, pukul mak. Pukul ayah. Belum cerita lagi semayang Zuhur dekat dengan Asar. Semayang Asar bekerja dengan azan maghrib. Semayang subuh, matahari dah naik. Jadi banyak dosa kita. Jadi dengan sebab kita berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta benda kita dan jiwa raga kita, yaghfir lakum zunubakum. Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan segala dosa-dosa kamu. Bukan itu sahaja. Wa yudkhilkum. Dia akan masukkan kamu fi jannatin. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia akan masukkan kamu di dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang terdiri daripada sungai madu, sungai arak, sungai susu. Wa masakinat tayyibatan. Dan dia akan menyediakan kepada kamu tempat tinggal yang baik. Kat mana? Dekat perumahan Pekan Nenas, dekat Taman Pekan Nenas, Pontian, Johor Bahru, di Kuala Lumpur. Allah kata, wa masakinat tayyibatan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sediakan tempat tinggal yang baik. Fi jannati adnin. Di dalam syurga adnin. Ranking syurga ini kalau kita masih ingat, yang pertama Jannatul Firdaus. Yang kedua Jannatul Ma'wa. Yang ketiga Jannatul Adnin. Yang keempat Darussalam. Jannatul Na'im. Maqamun Amin. Darul Qarar. Darul Maqamah. Itulah ranking syurga. Jadi apabila Allah kata wa masakinat tayyibatan, kami berikan kepadanya tempat tinggal yang baik. Fi jannatin, di dalam syurga adnin. Dalam syurga adnin. Masya Allah. Zalikal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang paling besar. Kamu berjaya di dalam bisnes dan perniagaan kamu semasa hayat di atas muka bumi ini. Dan kamu juga
di hari akhirat nanti diberi syurga adnin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejayaan yang sebenar. Alangkah ruginya seseorang yang berjaya di dunia ini, kontraktor berjaya, dapat tender banyak, dapat keuntungan juta-juta, tetapi di dalamnya penuh dengan rasuah, penuh dengan tipu daya, penipuan dan sebagainya. Di dunia dia dapat harta kekayaan, tetapi di hari akhirat nanti dapat neraka. Itulah kerugian yang paling besar. Na'udzubillah min zalik. Jadi kesimpulan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan, suatu bisnes dan perdagangan yang besar yang tunjikum min azabin alim, yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Maka sahabat semua kata, nak ya Allah, nak ya Allah. Apa yang patut kami lakukan sebagai kesimpulan pada malam ini? Pertama, tu'minuna billah. Kamu hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa rasulih. Kamu kena beriman kepada Rasulnya. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah. Dan kamu kena berjihad pada jalan Allah bi amwalikum, dengan harta benda kamu, wa anfusikum, dan jiwa raga kamu. Kalau kamu buat begitu, zalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kamu. Jika sekiranya kamu mengetahui pahala, ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan keuntungan dunia. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika sekiranya kamu mengetahuinya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita? Yang pertama, keampunan. Itulah pemberian yang besar di dalam kehidupan kita ini. Kita minta ampun dengan Allah, ya Allah, janganlah engkau menghukum kami disebabkan dosa-dosa kami yang telah lalu. Dahulu kami jahil, ya Allah. Dahulu kami tidak tahu, ya Allah. Dahulu kami tidak belajar, ya Allah. Dahulu tidak ada orang memberi peringatan kepada kami, ya Allah. Jadi kalau dengan kita boleh derma harta kita, terutamanya suasana sekarang, COVID sekarang ini, dalam keadaan orang memerlukan pantangan, diberi rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang lain nak makan pun tak ada, kita pun membantu mereka, menyumban mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keampunan kepada kita. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum, dan dia akan masukkan kamu jannatin tajri min tahtihal anhar, masukkan kamu di dalam syurga. Jadi di hari akhirat dapat syurga, Masya Allah. Tahukah kita di dalam syurga ini, mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Di dalam syurga ini sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dikhayalkan oleh akal fikiran kita. Hebatnya nikmat di dalam syurga itu. Seorang sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, saya ni adalah seorang pencinta kepada kuda. Di dalam syurga nanti ada kuda tak ya Rasulullah? Rasulullah kata ada. Bahkan kuda tersebut mempunyai sayap yang boleh menerbangkan kamu ke mana sahaja kamu nak pergi. Boleh boleh terbang. Yang kedua, kuda tersebut tidak memperhambakan kamu. Di dunia ni kamu jadi hamba kuda. Kamu bersihkan najis dia, kamu pergi cari makanan untuk dia, kamu mandikan dia. Tapi di hari akhirat nanti kuda tersebut
dibuat daripada batu yakut yang tidak mengeluarkan najis dan boleh membawa kamu ke mana sahaja. Dan dia bawa kamu di dalam teduhan redup di bawah rimbunan pokok-pokok di dalam syurga 70 tahun. Redup 70 tahun perjalanan kuda masih redup. Di dalam surah Yasin Allah gambarkan bagaimana nikmatnya di dalam syurga. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya ahli syurga pada ketika itu berada di dalam kesibukan nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hum wa azwajuhum, mereka dan isteri-isteri mereka fi zilalin, berada di bawah nikmat, alal araiki muttaqiun, sedang bertenggek di atas dipan-dipan pelana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan betapa nikmatnya nikmat di dalam syurga sehingga ahli syurga terlupa bahawa ahli neraka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjelma, lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil, memberi salam. Salam, salam, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam sejahtera, ucapan daripada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada ketika itulah ahli syurga masing-masing berebut mendongakkan kepalanya ke atas untuk melihat wajah Allah. Nikmatnya mereka melihat nikmat Allah sehingga mereka terlupa pula akan nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga. Jadi kesimpulannya, nikmat yang paling besar sekali ialah nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak tengok wajah Allah Subhanahu wa taala? Syarat yang pertama, kita kena jadi ahli syurga dahulu. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum, dia akan masukkan kamu jannatin tajri min tahtiyal anhar. Di dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak. Masya Allah. Nak beli madu asli di atas dunia ini RM150 sekilo. Nak beli susu segar, susu kambing RM7 sebotol, RM8 sebotol. Kecil je. Nak minum arak, Allah Subhanahu wa taala bagi minuman arak yang fresh. Allah larang manusia umat Islam minum arak di dunia sebab Allah nak bagi arak min tasnim. Arak yang masih dipetri, masih orang kata masih suci, masih bersih yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Wa masakin tayyibatan. Yang akhir ini penting. Kita rasa rumah kita di dunia ini dah besar, dah kaya, rumah 2 tingkat, banglo dan sebagainya. Tapi Allah janji kepada sesiapa yang menyumbangkan hartanya pada jalan Allah, disediakan wa masakin tayyibatan. Disediakan tempat tinggal yang baik. Kat mana Ustaz? Fi jannati adnin, di dalam syurga adnin. Zalikal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang paling besar. Kamu berjaya dalam bisnes kamu di dunia, di hari akhirat kamu dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejayaan dan kemenangan yang paling besar. Jadi cukup sekadar itu untuk pada malam ini. Apalah kiranya, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini sebagai program yang pertama, dan insya-Allah Ustaz akan memilih ayat-ayat pilihan yang lain untuk kita tafsirkan pada minggu-minggu yang akan datang insya-Allah. Aminkan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi labisal izza wa qala bih.
Subhanallazi ta'attafa bil majdi wa takarrama bih. Subhanallazi ahsa kulla syai'in bi ilmih. Subhanallazi la yakunu tasbihu illa lah. Subhanazil izzi wal karam. Subhanazil manni wal fadl. Nas'aluka bimaqaidil izzi min arsyika wa muntahar rahmati min kitabik. Wa bismikal a'zam. Wa jaddikal a'la. Wa kalimatika tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tidak ada tempat kami mengadu hal melainkan kepada Engkau, ya Allah. Tidak ada tempat kami memohon pertolongan melainkan kepada Engkau, ya Allah. Tidak ada tempat kami memohon hajat daripada segala hajat-hajat kami melainkan kepada Engkau, ya Allah. Justru itu, ya Allah, kurniakanlah kepada kami yang mengikuti program tafsir Al-Quran ayat-ayat pilihan pada malam ini. Diberi kebaikan kepadanya. Sama ada kebaikan di dunia ini ataupun kebaikan di hari akhirat nanti. Diberi keselamatan daripada segala mara bahaya. Sama ada kami menyedarinya ataupun kami tidak menyedarinya. Allahumma inna hazal marada jundum min junudik. Ya Allah, sesungguhnya wabak penyakit ini adalah bala tentera daripada tenteramu. Tusibu bihi man tasya. Dia boleh menimpa dan mengenai sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tasrifuhu amman tasya. Dan dia boleh menghindar daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Allahumma fasrifu anna. Ya Allah, jauhkanlah wabak ini daripada kami. Wa an ahlina. Daripada kaum keluarga kami. Wa an buyutina. Daripada rumah-rumah kami. Wa azwajina. Daripada isteri kami. Wa zararina. Daripada anak cucu kami. Wa biladina. Dan juga negara kami. Wa biladil muslimin. Dan negara-negara umat Islam. Allahumma hfazna mimma nakhafu wa nahzar. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada apa yang kami takut dan apa yang kami bimbang. Wa anta khairun hafiza. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha menjaga. Wa anta khairun hafiza. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha menjaga. Wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pengasih daripada segala yang pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maksuma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami di dalam program menghayati Al-Quran, tafsir ayat-ayat pilihan Al-Quran pada malam ini, termasuk dalam perhimpunan dan perjumpaan yang diberi keberkatan dan kerahmatan olehmu. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas daripada ini sebagai perpisahan yang terselamat, perpisahan yang terjaga, perpisahan yang terkawal daripada kami melakukan maksiat kepadamu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz. Ada wakil daripada masjid tak nak cakap? Cikgu Zul, Haji Bahari. Tuan Haji Bahari ada, Tuan Haji Bahari. Saya wakil daripada Jawatan Kuasa Masjid. Ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Ustaz dan insyaAllah kita doakan agar majlis kita dapat teruskan. Tuan Haji Bahari, Tuan Haji Bahari nak bercakap, Tuan Haji Bahari. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz bagi ceramah. Mudah-mudahan ceramah ini berguna untuk semua jemaah karya Masjid Pekan-Enal ni khasnya. Dan mungkin minggu yang akan datang kita sambung lagi lah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Haji Bahari. Terima kasih Ustaz.
Okay, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang hadir. Terima kasih juga yang alhamdulillah ramai hari ini. InsyaAllah kami dari pihak masjid akan mengadakan kuliah-kuliah online ni lah, dan diharapkan rakan-rakan di luar sana hebah-hebahkan channel YouTube Masjid Pekan Nanas dan juga FB FB sahabat Masjid Pekan Nanas. Okay, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian sebentar tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, sedang elok azan. Okey. Alhamdulillah. Romano. Oh. Romano.